Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah turn Abang untuk ceritakan info. Memang Abang selang-selikan sama ada info dan juga cerita tentang kisah seram. Semua kisah seram disampaikan oleh orang minta Abang ceritakan, dan info kali ini adalah untuk menambah pengetahuan. Jadi hari ini Abang nak ceritakan tentang 7 peradaban kuno yang tak banyak diceritakan disebabkan kekurangan bukti dan kekurangan artifak-artifak untuk dicatatkan, diketahui dengan lebih lanjut tentang peradaban kuno. Tapi peradaban-peradaban ini memang ada bukti, diorang ada kepakaran tertentu yang sangat menarik untuk kita tahu. Jadi kalau korang nak tahu tentang 7 peradaban ni, tonton video Abang daripada mula sampai habis, insya-Allah Abang akan ceritakan. Kalau kita sebut peradaban kuno, kita ada 3 peradaban kuno yang memang kita semua tahu. Iaitu pertama Mesir. Mesir sangat terkenal dengan dia punya pembinaan piramid. Kalau peradaban Rom kuno, dia terkenal dengan tali air. Kalau korang tahu, waktu tu diorang dah bina bilik air, dah boleh mandi, ada kolam. Dan kalau peradaban Viking pula memang terkenal dengan dia punya sampan yang besar dan juga dia suka menakluki. Peradaban kuno yang pertama yang abang nak cerita adalah peradaban kaum Maya yang terletak dekat Amerika Selatan, kat kawasan-kawasan Mexico lah macam tu. Tapi tak banyak yang diketahui sebenarnya. Korang nak tahu kenapa? Sebabnya kebanyakan kawasan tapak arkeologi orang-orang Maya ni telah ditutupi dengan pokok-pokok, dan bila pokok-pokok ditutupi, dia dah merosakkan artifak tu sendiri. Jadi tak banyak catatan yang dapat dikorek daripada peradaban ini. Tapi berdasarkan apa yang ditinggalkan, ada satu perkara yang memang kita tahu, iaitu peradaban Maya sangat hebat dengan pembinaan-pembinaan bangunannya, termasuk pembinaan piramid yang paling terkenal. Walaupun yang tinggal hanyalah sedikit daripada bangunan itu, tapi berdasarkan nilai yang sedikit itulah boleh disimpulkan orang-orang Maya memang pakar dalam matematik, sebab setiap pembinaan tu memerlukan ukuran-ukuran dan kiraan yang sangat tepat. Jadi dengan kata lain, sezaman dengan zaman penduduk Maya lah yang paling hebat dalam perkiraan pembuatan bangunan ataupun arkitektur. Peradaban Maya ni dah hilang lebih kurang 1000 tahun yang lepas. Peradaban kedua yang abang nak ceritakan adalah peradaban Clovis. Tak banyak kita tahu tentang peradaban Clovis yang di pusatnya terletak di Amerika Utara. Perkataan Clovis tu sendiri berdatang daripada anak panah yang ditinggalkan. Peradaban ni dia terkenal sebab dia pandai membuat busur-busur panah dan juga busur-busur tombak. Jadi berdasarkan busur tombak dan busur panah tu dinamakan sebagai Clovis. Berdasarkan kepada senjata khas yang ditinggalkan, tahulah secara umumnya pihak-pihak arkeologi berkesimpulan peradaban ini telah melakukan penyebaran, iaitu penaklukan sampai ke tengah Amerika Tengah. Sampai ke tengah Amerika Tengah dia menakluki. Berdasarkan busur panah dan juga busur yang ditinggalkan, busur tombak yang ditinggalkan yang dijumpai di kawasan Amerika Tengah. Peradaban ketiga kuno yang jarang disebut adalah Nabta Playa, di mana peradaban ini dijumpai di gurun Nubia dan dikatakan telah hidup lebih kurang 11,000 tahun yang lepas. Dan peradaban ini sangat terkenal, diorang membina cerucuk-cerucuk batu, di mana cerucuk-cerucuk batu ini dikatakan bertujuan untuk mengkaji ilmu bintang. Dengan kata lain, orang-orang Nabta Playa sangat pandai dengan ilmu astronomi. Kalau diorang pandai dalam ilmu astronomi, bermaksud diorang juga pandai dalam ilmu kalender. Tapi tak banyak yang kita ketahui daripada Nabta Playa, peradaban ini, sebab kebanyakan daripada tapak arkeologi terletak di kawasan gurun. Disebabkan struktur gurun tu sendiri panas dan juga berpasir, jadi artifak-artifak kebanyakannya sudah rosak, tapi masih lagi boleh dijumpai.
Peradaban yang keempat adalah peradaban Almec, terletak di tapak peradaban Maya. Jadi nak jadi cerita, dekat peradaban Almec ni dijumpai artifak yang sangat unik, iaitu diorang sangat pakar dalam pembinaan patung. Patung yang dibina sangat detail dengan struktur bentuk badan manusia. Dengan kata lain, peradaban ni memang pakar gila dalam pembuatan patung dan juga ukiran-ukiran seni. Kalau tengok daripada saiz patung yang dibina, bukan kecil-kecil anak, memang besar. Saiznya bukan saiz manusia. Seperti dengan peradaban 3 sebelum ni yang abang cerita, peradaban ni pun hilang macam tu aja. Tak ada kesan. Ada, tapi terlalu sikit kesannya untuk dikaji. Jadi dianggap peradaban ini hilang ditelan zaman. Dan dipercayai peradaban ini telah hilang sehingga 300 tahun sebelum Masihi. Peradaban seterusnya namanya pelik sikit, iaitu Göbekli Tepe. Dalam banyak-banyak peradaban ni yang paling unik sebab melalui peradaban ni, kebanyakan ahli arkeologi berkesimpulan peradaban ni sebenarnya ada kaitan dengan alien berdasarkan kuil-kuil yang dibina. Kuil-kuil ni dibina di sekitar Turki dan dikatakan peradaban ni wujud 12 ke 13 ribu tahun yang sudah, dia dah lama. Jadi berdasarkan kuil-kuil yang dijumpai, dikatakan struktur arkitek kuil-kuil tersebut tidak sangat mustahil nak dibangunkan pada zaman itu jika tanpa bantuan daripada makhluk luar bumi. Jadi disebabkan itu, kebanyakan daripada ahli arkeologi percaya yang peradaban ni ada kaitan dengan alien. Melalui apa yang ditinggalkan, ahli arkeologi juga berpendapat bahawa bangunan-bangunan yang dibina bersama-sama dengan alien ni boleh mengajar penduduk Göbekli Tepe, lupa nama dia, Göbekli Tepe, untuk pelajari ilmu-ilmu perbintangan. Maksudnya dia pandai juga buat kalender, dia pandai juga macam mana nak tentukan musim luruh, musim menuai. Dan terdapat satu lagi bukti mengatakan peradaban ni memang ada kontak, adalah peradaban awal antara yang buat hubungan diplomasi dengan alien. Peradaban seterusnya adalah peradaban lembah Indus yang terletak di Sungai Indus, dan peradaban ini adalah dikatakan menggabungkan peradaban Mesopotamia dan juga kehebatan Babylon. Peradaban ini dikatakan sangat berkembang pesat pada 3,000 ke 4,000 tahun yang lepas. Jadi dengan kata lain, dekat peradaban inilah terciptanya beberapa benda, termasuklah sistem perniagaan, sistem tukaran mata wang dan juga sistem pengairan, termasuk dengan sistem keagamaan. Selain daripada peradaban Mesopotamia dan juga Mesir kuno, peradaban lembah Indus ni dikatakan setanding dengan peradaban yang ada pada Mesopotamia dan juga Mesir kuno. Kira sama level sebab cara diorang mentadbir bandar tu sama dengan peradaban-peradaban besar yang lain. Dan peradaban ini tiba-tiba hilang ditelan zaman, dikatakan berpunca daripada iklim yang sentiasa berubah-ubah. Peradaban seterusnya adalah peradaban yang ada dekat Easter Island. Kalau korang tengok Easter Island, ada banyak patung-patung yang besar, kepalanya besar kan. Pada awalnya, para arkeologi ingat patung kepala tu hanyalah kepala. Tapi lepas diorang buat cari gali sampai ke dalam, rupanya patung tu bukan setakat kepala. Ada badan, ada kaki, ada tangan sekali. Tapi dah tenggelam di bawah bumi. Patung-patung ni dianggap unik sebabnya dekat Pulau Easter tak ada benda lain selain daripada patung-patung ni. Maksudnya tak ada piramid, tak ada apa, rumah ke apa, tempat sembelihan ke, tak ada. Hanya ada patung-patung ni. Jadi diorang beranggapan sebenarnya orang yang tinggal dekat Pulau Easter ni memang diorang hidup bertujuan untuk membina patung.
Ataupun mengikut teori lain, sebenarnya diorang datang dekat Easter Island dan buat patung, lepas tu pergi daripada situ. Teori yang lain juga ada yang mengatakan sebenarnya orang tu datang kat situ, buat peradaban, buat patung-patung batu Easter Island, lepas tu diorang pun mati dekat situ. Yang lebih menarik lagi, patung-patung ni mempunyai saiz yang pelbagai dan rupa bentuk yang seakan-akan sama dan menimbulkan satu kecurigaan kepada kalangan ahli arkeologi untuk mengatakan ini sebenarnya satu kecerdikan yang melampaui zamannya pada waktu tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis kali ini tentang info peradaban yang jarang kita sebut. Balik-balik sebut Mesir, balik-balik sebut Mesopotamia, Yunani, Rom. Ini adalah peradaban-peradaban yang lain yang kecil tapi ada benda-benda yang menarik yang dibangunkan pada peradaban ni. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.